Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita sama-sama mendapat keampunan Allah, kita mendapat keredaan, kita mendapat rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini kita berbicara tentang tajuk yang diberikan ialah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus, lebih sempurna akhlaknya melainkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah Al-Quran. Kalau kita tengok apa yang ada dalam Quran, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah, aku ni diutus oleh Allah Ta'ala ialah untuk menyempurnakan, untuk membetulkan akhlak dalam keadaan manusia. Waktu itu, sewaktu Nabi diutus, manusia dalam keadaan tidak berakhlak, tidak beradab, tidak beradab, tak tahu hukum dan sebagainya lah. Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama Nabi diutus oleh Allah ialah untuk menyempurnakan adab dulu. Tinggi pun ilmu tapi tak ada adab pun susah juga, kan? Ilmunya tinggi tapi adabnya tak ada. Pasal itu ulama-ulama dulu pertama-tama yang diajar ialah bab adab, bab akhlak. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan makhluk. Kita membuat ibadat, tuan-tuan, hanya memikirkan tentang sah hukum halal haram. Sah hukum batal halal haram, itu je kita bicara. Sebab yang lain kita tak bicara. Sah tak sah, batal ke tak, itu je kita bicara. Adabnya mana? Adabnya kita bagaimana, tuan-tuan, dalam beribadat? Adab berwudu, sah memang sah, tapi adab berwuduknya tak ada. Sah memang sah ibadat sembahyang, tapi adabnya tak ada. Maka tak sempurna apa yang kita buat. Kalau dengan makhluk sendiri pun kita beradab, kita dengan makhluk sendiri pun kita jaga adab kita. Kita nak ngadap orang besar-besar, kita nak ngadap sultan,
kan? Semua nak jaga tuan-tuan. Bukan sekadar pergi ngadap ya. Pakai t-shirt ustaz, pakai seluar jean, kan? Pakai selipar ke, kan? Pakai kasut biasa, ngadap. Mana ustaz? Ngadap sultan. Boleh macam tu. Pula masalahnya ngadap sultan pakai macam tu. Boleh tak? Tak ada masalah, silakan. Tapi ada tak adab? Kita pergi kenuri rumah orang, ada adab dia dan sebagainya, kan? Tapi kita hari ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tak jaga adab, tak jaga akhlak kita dengan Allah. Pasal itu Nabi diutus oleh Allah, pertama-tamanya nak betulkan akhlak dulu, kan? Adab ataupun akhlak kita sesama makhluk dahsyat tuan-tuan. Dengan Allah sendiri pun kita tak beradab, apatah lagi dengan Allah. Kalau dengan Allah Ta'ala pun kita tak beradab dengan makhluk, sah ceritalah tuan-tuan. Sah memang sah tuan-tuan, sembahyang, ada wudu, berpakaian, tutup aurat, selesai. Semuanya selesai, tak ada masalah. Tapi adabnya bagaimana? So itu ulama-ulama dulu pertama bila orang hantar anak dekat dia, yang diajar dulu bab adab. Adab bagaimana nak menuntut ilmu, adab bagaimana nak berguru, adab bagaimana kita nak dapat ilmu yang barakah. Sebab dari adab itulah barulah kita berjaya, barulah kita dapat ilmu yang barakah. Adab kita dengan guru tuan-tuan, mana nak barakah, ke mana nak dapat kalau tak ada adab dia tuan-tuan. Kalau dulu datang berguru ada adab, ada akhlak. Hari ini datang macam salah, kan? Asal datang sudah, asal mengaji sudah. Akhirnya kita lulus dalam peperiksaan, alhamdulillah. Akhirnya tak beradab. Lulus dalam ilmu hadis, tapi kita sendiri pun dengan ilmu hadis pun tak ada adab. Kita baca hadis pun kadang-kadang tak jaga adab. Kalau ulama-ulama dulu sewaktu nak baca hadis mandi dulu, pakai jubah, tailasan, pakai sorban, pakai minyak wangi, duduk baru baca hadis. Kita hari ini baca hadis, qala Rasulullah SAW, macam buku bahasa Malaysia je kita buat, sedangkan tu hadis Nabi. Mana adab kita dengan Nabi SAW? Ulama dalam menyusun kitab pun ada adab. Tak boleh susun, susun mesti menegak. Adabnya lagi tuan-tuan, tengok pula tahun kitab tu ditulis, ulamanya yang menulis, siapa ulamanya yang terlebih dahulu yang patut disusun, diikuti susunan-susunan dia. Kita hari ni susun kitab berterampu lantaran, penting tu semua. Kita bawa kitab, kalau kita tengok mana adab kita, kita tidak ada adab. So itu Nabi SAW, kita tengok akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW pertama dalam beribadat, yang pertama sekali dia tunjuk apa? Bab masa. Semua ibadat Rasulullah SAW dimulai dengan awal waktu. Ini adab. Macam kita berjanji dengan orang lah, kan? Apa yang pertama kita kena jaga? Waktu lah. Kau apa janji tuan? Pukul 3. 3 kena jaga. Pukul 2.45 dah standby dah, kan? Pukul apa janji tuan? Pukul 3. Pukul apa tunggu? 3.40. Dah. Nabi tunjuk. Sebab Nabi kata masa ini adalah adab. Akhlak kita dengan makhluk, dengan Allah. Dengan Allah pun jaga masa, dengan makhluk pun jaga masa. Sebab itu sampai sebuah kitab ditulis tentang masa ni tuan-tuan. Dalam Quran disebut tentang jaga masa ini. Tuhan sampai bersumpahlah dengan masa ni. Wal 'asr wad duha wal fajri wa layalin 'ashr. Semua demi masa, demi masa, demi masa. Artinya adab kita jaga masa. Pertama sekali jaga masa. Yang penting jumpa. Betul tuan-tuan. Kerana masalah merosakkan hubungan kita dengan orang lain. Contoh Ustaz Fakru, saya janji dengan Ustaz Fakru, Ustaz Fakru janji dengan Ustaz Amin.
Ustaz Fakrul pukul 3 dah. Ustaz Fakrul kata janji dengan Ustaz Amin, Ustaz 3.30 kan saya sampai, sebab saya nak jumpa Ustaz Azman dulu pukul 3, lepas tu kan terus 3.30 kan saya sampai. Saya datang pukul 3.30. Ustaz Fakrul tunggu 3.30 saya sampai. Alamak, dia dah janji dengan Ustaz Amin 3.30 tadi ni, 3.30 masih lagi tunggu saya. Macam Ustaz Amin pun dah janji dengan orang ni kan, 4 suku kan aku sampai, sebab aku dah jumpa Ustaz Fakrul kan, 4 suku kan aku sampai lah. Okey Ustaz, boleh. Boleh. Ustaz Fakrul pun pasal saya datang 3.30 kan, tadi janji dengan Ustaz Amin 3.30, tak dapat lagi 3.30, 3.40, 3.50, pukul 4 baru sampai. Alamak, aku janji dengan dia 4 suku, tak sempat dah ni kan. Habis semua orang rosak. Ni tak ada adab ni. Yang Nabi tunjuk bab akhlak ni lah. Bab masa ni pun kita tak boleh jaga, tuan-tuan. Allahu Akbar. Apatah perkara lain. Sebab itu Rasulullah SAW, kalau kita tengok, kalau nak dapat redha Allah, kata Allah, liman kana yarjullah, kamu ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Dia yang tunggu, bukan dia menunggu. Janji dengan orang, dia yang tunggu, tak apa. Berjanji dengan orang, tak apalah. Kata Rasulullah SAW, biar aku tunggu, tak apa. Jangan dia sampai dia menunggu aku. Kita berjanji dengan orang, dia tunggu kita. Akhlak tidak ada, tuan-tuan. Pasal itu Rasulullah SAW, banyak akhlak Rasulullah SAW ni kita tinggalkan. Bagaimana Rasulullah SAW melayan orang bukan Islam, jiran, tetangga. Sampaikan kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang bila dia tidak menghormati, memuliakan tetamunya dan jiran tetangganya. Sampai bab iman melibatkan iman, bab akhlak ini bukan main-main, tuan-tuan. Kita jangan anggap perkara tu perkara biasa kan. Dengan jiran kita anggap perkara biasa, dengan tetamu kita anggap perkara biasa. Semua kena jaga, tuan-tuan. Ini akhlak yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Banyak sangat hadis mengenai akhlak Rasulullah SAW. Kita tak terikut, tuan-tuan, walaupun kita cinta Nabi, walaupun kita cinta Rasulullah SAW, tapi kita tak mampu nak ikut, sedangkan Allah suruh ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Nak tak nak, engkau kena ikut Rasulullah. Kalau mau selamat, mau bahagia, mau hidup sebagai seorang beriman, sebagai seorang Muslim, maka contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling mulia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan alam ini Allah Ta'ala cipta pun pasal Rasulullah. Allah Ta'ala kata kat malaikat, aku menciptakan engkau ya Muhammad, aku ciptakan alam ini pasal engkau, bukan pasal orang lain. Kan Allah Ta'ala muliakan Rasulullah. Kenapa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah Ta'ala ciptakan alam ni sebab apa? Sebab Muhammad. Kalau tak ada alam ini. Terduduk Nabi bila dengar Allah Ta'ala kata, aku ciptakan alam ni pasal engkau, kata dia. Jadi Nabi tunjukkan akhlaknya. Bagaimana Nabi tunjukkan kepada kita. Pasal itu Tuhan kata, hey Muhammad, aku utus engkau ini untuk betulkan akhlak umat ini, hamba aku ini. Akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan orang muda, akhlak kita dengan orang alim, semua ada akhlak, ada adab, semua. Tapi hari ini semua dah rosak, tuan-tuan. Bab akhlak ni tidak ditekankan lagi. Bab akhlak ni tak dipedulikan lagi. Kalau dulu budak-budak kecil ni jumpa orang tua, kan, hormat dia, nak lalu depan orang tua pun tak wani. Hari ni selambut. Kan, dulu nak lalu depan orang tua pun tak berani. Hormat, kan. Berjalan nak potong orang tua tu tak berani lah. Orang tua tu naik basikal, kan. Orang tua tu jalan kaki, kita naik basikal. Nak potong orang tua tu tak berani, tuan. Minta izin dulu, cik, lalu jalan dulu. Jalan dulu. Baru jalan. Nama nak lalu potong sap, tak berani. Hari ni kan, peduli apa kat aku? Kan? Peduli apa kat aku?
Apa ku kisah tua ke, siapa ke, tu imam ke, apa ke, Pak Haji ke, aku peduli apa. Selama dia tuan-tuan. Mana dia akhlak Rasulullah? Ini budak-budak kita. Anak-anak kita hari ini dah kurang akhlak. Dulu kalau orang tua bersembang tu kan, anak-anak tak lalu situ, jauh lalu. Pergi pusing lah, tak lalu depan. Sebab itulah kalau kita tengok akhlak yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin pudar, meluntur seperti mana lunturnya kain yang baru akan warna-warninya. Kata Nabi SAW, inilah akhlak Rasulullah SAW yang Nabi tunjuk, yang Rasulullah SAW tunjuk pada kita. Sekarang ni dah luntur. Akhlak isteri dengan suami habis dah. Akhlak anak dengan mak bapak habis dah. Hari ni berani anak angkat muka kat bapak, tenung bapak pun berani, tenung mak pun berani kan. Dulu mana ada berani. Dulu apa orang tua cakap diam. Tapi tuan-tuan dulu mana berani tuan-tuan kan. Hormat orang tua. Senang betul. Anak ramai dulu. Dulu anak ramai 11, 10 kan. Dulu anak semua ramai-ramai, walaupun hidup tak berapa senang kan, tapi anak ramai 10, 11. Tapi taat mak bapak, akhlak bagus kan. Duduk, makan. Tak ada bergaduh, tak ada lah nak berebut, tak ada. Hari ni jangan dia buat begitu. Duduk. Duduk apa? Dulu mana berani tak? Dulu taat mak bapak. Akhlak yang ditunjukkan dulu. Apa sebab ini berlaku? Apa sebab ini terjadi tuan-tuan? Di akhir-akhir ini rosaknya akhlak umat Islam. Pasal apa dia rosak tuan-tuan? Pasal apa dia hancur hari ini? Kalau kita tengok banyak hadis Nabi menceritakan bab akhlak ni. Tu belum cerita bab akhlak Nabi, bab-bab yang lain, bab kehidupan, bab makan minum, bab tidur baring, semua ni belum. Sampaikan ada sebuah kitab tentang akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dengan keluarga, bagaimana Rasulullah SAW dengan masyarakat, bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan sebuah kampung, sebuah desa, macam mana Nabi buat. Kita hari ni macam mana tuan-tuan? Kita tengok pun rasa malu tuan kan. Kadang-kadang orang bukan Islam tengok Islam tak nampak indah, tak nampak cantik lagi dah. Sebab itu orang bukan Islam tak minat nak masuk Islam. Tak minat nak masuk Islam. Nak masuk macam mana, kau pun lebih kurang akunya. Baru ni saya tengok satu video, satu amoy ni, amoy perempuan budak ni, dia sudah tegur budak Melayu main TikTok. Budak Melayu ni main TikTok, pakai seluar ketat, baju ketat, tapi pakai tudung. Amoy ni tegur. Dia kata, saya nak cakap walaupun saya bukan Islam, tapi saya nak tegur orang Islam yang berpakaian ketat, yang berbaju ketat, nak berpakaian seksi sedangkan Islam tak bagi. Tapi janganlah pakai tudung, dia kata. Kamu meletakkan tudung di kepala sedangkan kamu pakai ketat, seksi. Cina tegur. Orang bukan Islam tegur dalam satu video, klip video ni kan. Dia sebarkan video tu. Amoy ini tegur, dia kata, saya minta maaf, saya bukan orang Islam. Dia kata, saya tegur ini, dia kata, pasal saya tengok Islam tak ajar macam tu. Cina kata lagu tu, Islam tak ajar macam tu, kata dia. Sebab orang Melayu kan sekarang ni suka main TikTok kan. Tak tahulah datang apa benda tu. TikTok ke apa benda banyak. Banyak kat pandai kan. TikTok lah. Pakaian tu kena jaga lah. Datang amoy ni pergi tegur. Allahu Akbar. Sangat memalukan. Aib kita tuan-tuan, malu kita. Orang bukan Islam lebih tahu hukum. Dia kata, saya tahu Islam tak benarkan ini. Orang Islam tak boleh pakai seksi, tak boleh dedak aurat, pakai t-shirt dengan pendek, pakai tudung. Dia tak benar, Islam tak benar, dia kata. Kalau saya salah, saya minta maaf, tapi saya tahu ini tak boleh orang Islam. Jadi jangan rosakkan imej Islam itu, dia kata. Oh, malu tuan-tuan. Orang bukan Islam tegur tuan. Kok Islam tegur tu okey lagi. Ni bukan Islam.
Bukan Islam teguh. Sangat memalukan tuan-tuan. Mana akhlak kita yang Nabi tunjuk selama hari ini? Nabi tunjuk cantik dah tuan-tuan. Nabi tunjuk cantik dah. Dari sudut ibadahnya cantik, dari sudut pergaulannya cantik, semua cantik orang Islam. Kalau kita ikut Rasulullah SAW ini, maka tertarik orang bukan Islam tengok, oh indahnya Islam. Kita tengok Rasulullah SAW ajarkan. Kita tengok baru-baru ni keluar satu video orang perempuan, dia bukan marah pasal azan tu, dia bukan marah azan tu tuan-tuan, dia marah pasal kuat. Hari kuat tu pula bukan tiap waktu, tak. Asar itu sekarang ni ialah dia pensyarah universiti. Jadi sekarang ni kelas online, dia bukan kelas ni kan, dia online. Bila dia buat online, guna ni semua kan. Jadi azan terlalu kuat, asar kuat kan. Dia pun pergilah tegurlah orang surau, tuan boleh tak perlahan sikit sebab saya ada online kelas. Marah orang surau kat dia. Orang surau marah kat dia. Betul lah dia tegur tu. Sebab dia ada kerja, ganggu sikit dia lah sebab dia ada online kelas. Padahal orang surau terima je lah, minta maaf lah puan sebab saya ni tak apa, saya perlahankan, saya tak tahu puan ada online. Selesai masalah. Ini pergi bahasa ke pula. Bahasa kalau orang tegur tu, apa punya Islam lah, azan pun tak nak dengar. Bukan tak nak dengar, dia nak dengar. Tinggal lagi hari tu dia ada online. Macam kita lah kan, kita pun ada kerja, tiba-tiba terganggu kita macam mana. Tuan-tuan lah pergi kedai makan, tiba-tiba lagu kuat, tuan-tuan nak menyembang kan, menyembang, dia pun buka lagu berkaraoke bagai semua. Agak-agak apa perasaan tuan-tuan? Dek boleh perlahan sikit lah. Pok dia kata, kalau tak nak makan, belah. Nak makan apa macam? Apa macam? Kalau dia kata macam tu lah kan, kita datang orang masjid ni api minum gitu kan. Tiba-tiba dia buka radio lagu kuat-kuat kan. Lagu pula tak ujung pangkal ni lagu. Tak tahulah, jerangkung lah, almari lah semua tu. Kita nak menyembang kan, agak-agak macam mana? Kena giliran kita lah pula kan. Tadi giliran orang kena, kita azan kuat-kuat, kena giliran orang. Hari ni giliran kita pula, duduk kat kedai itu minum-minum, dia buka speaker kuat-kuat. Macam aku nak menyembang sekarang, dapat puak ni kan. Akhirnya kita bilang, dek boleh tak perlahan sikit lah, kita nak sembang lah. Apa kata kalau dia jawab pula, nak makan ke nak sembang? Nak makan je lah, tak nak makan balik. Apa macam pasal itu tuan-tuan, walaupun Islam kita buat kerja Islam ni kan, tapi harus diingat keliling kita ni, apapun ibadat yang kita Rasulullah SAW tunjuk tuan-tuan, hatta tuan-tuan baca Quran sekalipun, jangan ingat kita baca Quran ni ibadat, silat-silat dapat dosa. Nabi SAW ketika duduk di rumah Nabi, dindingnya dengan masjid tirai je, tutup tirai tu. Ada sahabat ni dia baca Quran kuat, sampai Nabi buka tirai tu tengok, kuat sangat kan. Dia kata dalam ni ramai yang bermunajat, walaupun kau beribadat tapi dalam ni ramai yang bermunajat pada Allah. Janganlah ganggu hak orang lain, rampas hak orang lain. Walaupun kita baca Quran ada orang tidur, kena perlahankan. Jangan sampai tuan-tuan, orang kita baca Quran, orang tu nak rehat sekejap, Bismillahirrahmanirrahim, perlahan lah sikit, orang tu nak tidur. Sini bukan tempat tidur. Kita jaga kira kita kan, ibadat kena jaga. Nabi tunjuk tuan-tuan akhlak kita. Islam mengajar bab akhlak ini menyeluruh, bukan tertentu kan. So itu tuan-tuan, wirid lepas semayang memang disuruh wirid lah, tapi perhatikan makmum di belakang, tengok, ada yang sembahyang sunat, ada yang sembahyang belah. Subhanallah, subhanallah. Jangan kita pergi jawab pula kan, siapa suruh lambat. Dah tahu datanglah awal sembahyang, aku tak peduli, aku nak wirid juga.
Jangan sampai merampas hak orang lain. Jangan sampai mengganggu hak orang lain. So itu Nabi SAW lepas saja semayang, dia pusing belakang. Apa dia buat? Dia tengok ada orang semayang. Kalau ada orang semayang, perlahankan suara kamu. Jangan kuatkan. Ni Nabi tunjuk akhlak kita. Tapi hari ni rosak. Dalam masjid pun rosak dan bergaduh pasal suara ni. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang ni lah saya perhatikan tengok orang Islam hari ni, dia nak beribadat memang betul, tapi akhlak tak ada dalam beribadat. Nabi tunjuk lain, kita buat lain. Nabi salam orang, tengok muka, salam, tengok muka kan. Selagi orang tak lepas, Nabi tak lepaskan tangan, tengok muka, senyum. Hari ni kita salam, muka pun payah nak tengok kan, main hujung jari je. Baik tak payah salam. Baik tak payah salam kan. Kau nak salam ke tak nak kan? Salam, tengok muka, senyum kan? Dapat pahala. Tengok muka dia, senyum, dapat pahala. Tengok muka. Ini salam pun macam menyampah kan? Banyak akhlak Rasulullah SAW ni yang kita tinggalkan sudah. Akhirnya Islam tak nampak cantik, tuan-tuan. Islam tak nampak indah. Apa yang Nabi tunjuk bab adab ni, bab akhlak ni, biar Islam tu nampak cantik lah. Beribadat ada akhlak, ibadat jadi cantik, tertib kan. Tersemayang pun baca elok satu-satu, rukuk sama-sama, sujud sama-sama. Oh, nampak cantik. Ni seorang berdiri, seorang rukuk, seorang sujud. Ni berjemaah ke tak kan? Ada yang rukuk tengok, ada yang sujud, ada baru nak tahiyat awal, ada dah bangkit turun balik. Tuan-tuan tengok tarawih tak lama kan? Tarawih tak lama kan? Fardunya kira tarawih, so tuan-tuan tengok lah kan? Tak lama lagi tarawih kan? Kebanyakan masjid surah saya tengok, kalau saya ikut mayangan, ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang menyembang. Ni sembahyang tarawih ke apa? Kan? Iyalah, patutnya kita baca sesuatu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Sesuatu lah. Sampai tam Waladdallin. Amin. Berhentilah dulu. Tunggulah kan. Bagi makmum baca Fatihah dulu. Itu baca surah. Jangan dah habis surah langsung nak rukuk, sabarlah kan. Kita ni terus nak rukuk terus kan. Kalau kita tengok dia baca ayat kan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allahu Akbar. Nantilah dulu, bagilah bernafas dulu kan. Lakum dinukum waliya din. Allahu Akbar. Bagi nafas sikit. Ini punya speed. Ni autonya lah, main tekan. Lihat kalau manual tu ada pun. Nyanda lah dulu kan. Maghrib memang lambat kan. Maghrib lambat dah santap nak rehat. Dah azan dah. Cepatnya azan. Bukan cepat, kau yang lambat. Kan? Dia pun siap-siap kelang kabut tu. Cungak pergi masjid. Rapat imam. Imam pula muda kan. Imam sehat walafiat ni imam. Segar kan. Angkat takbir, tak tunggu dah tuan. Allahu Akbar. Tak ada doa titah ke apa, semua tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Batas sup pergi.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kata makmum. Makmum amin 7 pun belum habis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha, bawa bersabar boleh tak? Kawan tengah mencungapnya nak ngejar kau. Dia speed dah. Wah, imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, imam baca surah. Tak tahulah imam baca surah mana, makmum baca apa, tak tahulah kan. Yalah, makmum leka Fatihah dia, imam baca surah. Siapa pula nak dengar imam baca? Aku nak baca Fatihah, yang dia nak baca Fatihah, yang sebelah tu pun nak baca juga, yang sebelah tu pula alhamdulillah. Kau ni pahal. Aku dah lah serabut dengan Fatihah aku, kau pula susah betul Mamat ni. Leka dia lagi, leka kita lagi, leka tu imam lagi. Tu yang imam dah rukuk, dia tak rukuk-rukuk tu. Imam dah rukuk, dia tak rukuk. Fatihah tak habis, dia tak habis pasal sebelah ni ganggu dia. Yang sebelah memang tak habis-habis lah. Sebab nak betulkan sebutan apa benda bang, jalan terus. Tuan-tuan tengok tak terawih. Saya kadang-kadang tengok kan, terutama yang buat 20 rakaat. Oh ilaha illallah. Nak kejar time, masuk nak kena kejar. Kan? 9.30 mesti habis 20. Apa lagi? Change gear tu terus D terus. Dia tak ada 1 2 tak ada D terus. Selawat pun tak betul. Saya dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bilal pun selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaih. Apa salu-salu? Kawan elok bersalawat sallallahu wasallam alaih, sallu alaih. Kau nak beralih ke mana? Bangkit, sambung lagi 2 rakaat, batas sub lagi kan. Tomak ninah tak ada. Banyak semain tarawih, tuan-tuan perhati di belakang tengok. Tomak ninah tak ada. Sah ke sebenarnya? Tomak ninah, tak maaf cakap lah. Sini saya tak tahu lah. Johor ni saya tak pernah lagi lah kan. Kita tak nak masuk Ramadan lagi. InsyaAllah lah tahun ni ikut datang Ramadan kat sini kan. Saya kat sana tengok kan. Saya kata, la ilallah, kau tarawih, kau apa benda ni? Kan? Kadang tunggu imam baca sampai habis baru dia masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi duduk-duduk sembang-sembang, imam nak habis baru dia masuk. Allahu Akbar. Terus dia tuan-tuan. Mana nak sahnya terus? Tuan-tuan tengok nanti akhlak kita dalam sembahyang tarawih. Orang sembahyang tarawih rehat-rehat 2 rakaat bertenang-tenang kan. Lambat-lambat habis. Mantaklah pukul 11 pun habis. Kalau tak nak habis pukul 11, buat 8 rakaat kan. Buat 8 je. Pun lambat juga baca ayat lazimnya. Inna a'tainakal kautsar. Macam saya dululah kalau jadi imam, orang kata ustaz cepat sikit lah. Pendek-pendek je lah. Nun Allahu Akbar. Turkan. Yasin Allahu Akbar. Itu jemaah tu tua marah. Ustaz panjanglah sikit. Panjang pula. Itulah kerja. Apalah salahnya kalau kita buat perlahan? Apa salahnya? Itu sebab Nabi ajar adab akhlak kita sembahyang. Yang kita hadap tu Tuhan, bukan orang. Yang kita ngadap tu Allah Ta'ala. Kita tengah bercakap dengan dia. Kita bukan cakap dengan orang ni. Yang kita baca tu lah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan dengar je, dia puji, kita puji dia kan. Kita cakap dengan dia lah tu, bukan cakap dengan orang. Jadi janganlah laju cakap. Tuhan kita cuba cakap pembelahan, elok-elok, tertib sikit cakap. Jangan cakap terburu-buru. Kau nak pergi mana ni? Kau nak apa? Tapi kita lebih baik sikit lah pada Indon lah. Indon kurang baik.
7 minit 23 rakaat. Gila. Kau tengok Indian band kan, saya pun heran juga. 7 minit tuan-tuan 23 rakaat. Badas sup pergi turun. Oi, Fatihah tak tahu hujung pangkat. Allahu Akbar. Apa benda aku baca ni? Malaikat pun tak sempat catat. Kau malaikat pun menung lah tengok. Dia ni apa benda? Aku pun tak tahu. Aduh, serabut pula. Okay. Tuan-tuan dia tengok kita. Saya tu, kita tak mendatangkan hasil ibadat kita sebenarnya. Tak kesan, tak lembut jiwa. 23 rakaat tuan-tuan masuk witir, tak lembut juga hati untuk nak sampai malam 30 tu. Kalau elok-elok buat tartib, tak payah. Sini tak tahu lah tarawih berapa rakaat Ustaz? 20. 8 kan? Tak kuat lah, iman tak kuat sangat. Pak saya 20. Saya bagi tahu 8 sudah lah tuan. Apa setahun sekali? Bunyi macam betul. Apa setahun sekali? Malas. Bukan selalu setahun sekali, sebulan ni pun 20 rakaat. Macam mana jadi ustaz? Saya dimarah. Saya kata tak. Kalau kita buat 8, dapat perlahan, tenang. 2 rakaat boleh rehat, istirahat. 2 rakaat lagi istirahat. Daripada 20. Sebab dah agak dah 20 ni, tu imam fikir apa tahu tak? Dia fikir kalau lambat habiskan nak tadarus. Apa nak sudah. Dia tekan lagi tu. Bilal pun tak ada rehatnya. Kadang-kadang saya dengar Bilal bercakap kan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Datang makmum ni kan, batal rabu saya tengok. Allahu Akbar. Adab kita dalam bab solat yang diajar kat Nabi tak ada. Saya tu malam 15 terang lah, tak semangat nak buat. Dulu mula-mula lah saya buat, tengok dia orang buat 20, saya buat 8. Dia orang kat masjid 20, saya buat 8. Arahan kata 20. Saya kata semayang sunat pun arahan 20. Semayang fardu tak diarahnya, semayang sunat yang sibuk. Jadi saya pun buatlah 8 kat surau. Saya jadi imam. Orang masjid 20 buat tarawih, saya buat 8. Orang report tentang saya, ni ustaz memecah belahkan masyarakat, dijemput ke jatah agama pasal buat jemaah tarawih dekat surau 8 rakaat. Hantar ke jatah agama pun datang jatah agama. Siasat malam tu pegawai datang, tengok saya ada. Ustaz, dia kata, ya, siapa jadi imam surau ni? Saya. Ustaz buat berapa? 8. Bukan arahan 20 ke? Arahan memang 20, tapi saya larat 8 ni. Kalau ustaz nak sambung, ustaz sambung. Sebab saya 8. Ustaz tak boleh paksa saya. Ni semayang sunat. Ustaz jangan wajibkan benda ni. Ya, faham. Jadi kalau ustaz nak buat 20 kan, ustaz sambung lagi 12. Saya 8, saya berhenti. Jadi isyak masuk sembahyang lah, saya jadi imam 8. Perlahan lah, buat perlahan. Pukul 10 baru sudah. Slow je, perlahan. Tapi penuh lah, ramai lah. Sebab saya baca surah pendek-pendek, belakang ramai lah jemaah. Terutama yang muda-muda lah ramai datang surau. Orang masjid datang surau. Mana orang masjid tak angin. Dia ni dia kata macam belahkan masyarakat, bawa orang masjid pergi surau kan. Habis semayang. Lepas tu saya pun habis semayang, saya suruh ustaz tu komen, ustaz jam nak sambung ke? Dah kata dia. Ustaz nak berucap, dia pun berucap lah. Dia pun kata okey lah, kalau macam ni 8 bolehlah, tak apalah, perlahan, tertib 8 selesa, alhamdulillah. Tak apa, saya benarkan 8. Pegawai agama daerah qadi. Malam besok saya tanya dia, ustaz siapa report? Orang masjid.
Siapa? Setiausaha masjid. Setiausaha masjid report aku sebagai suruh. Gila pak. Ingat kau orang semayang tak suka dengki-menengki, rupa semayang lagi kuat dengki tu. Dia pun report. Dia kata, siapa setiausaha? Aku pun kenal setiausaha ni. Oh, dia ni kah? Tak apalah ustaz, dia dah report. Besok ustaz free tak? Free lah. Besok kita semayang kat masjid. Masjid 20 ustaz. Boleh kata dia. Saya tunggu ustaz besok. Dia pun datang. Isyak tu saya datang dengan dia, tangan qadi lah. Kat luar. Isyak je naik. Dia orang tak perasan qadi. Saya duduk semayang isyak. Lepas semayang isyak main tarawih 20 rakaat. Witir 3, 23. 45 minit siap. Saya semayang sampai 8 tu berdesuk dah dia pergi. Sampai 8 ustaz tu colek saya, qadi colek saya. Ustaz, 20 ustaz. Ustaz tu kata, jom lah turun. 20 sini. Dah, jom turun. Saya pun turun lah dia. Pasal dia ajak, saya turun lah. Bukan turun balik, turun duduk dekat kemah. Kat kemah ada minum-minum masa tu, minum lah. Lepas tu dia tanya saya, ustaz, dia tu semayang ke apa? Kenapa ustaz? Itu bukan semayang. Ustaz ni pula kata tak semayang. Tu semayang 20 tu ustaz. Kan tu arahan. Janganlah kata ke anak, dia kata, bukan kata arahan 20. Mestilah cepat ustaz. 20 lambat bila habis tak pukul 1. Tak apa, kita duduk sini jap, dia kata. Kita buatlah 20. Dah tak sanggup pun kita. Saya pun duduk dengan dia, minum, dah habis tarawih, witir, meloncat naik ke dalam dengan dia lah. Isyak dah masuk, dah azan tak? Teruskan? Okey, baik. Jadi saya pun masuklah dengan dia. Qadi masuk. Habis semayang, wirid, dah doa, dia masuk, dia pegang mic. Bak mic kata, tuan-tuan tadi semayang ke? Semayang kan? Semayang. Macam tu semayang kata dia. Kalau macam ni semayang, baik tak semayang, dia kata. Tak ada apa yang tuan-tuan buat. Tomak ninah tak ada, rukun semua berterabur habis. Baca ni semua agak banyak je dia tu. Dia balun kokoh dalam tu, dalam masjid tu. Dia kata tak payah buat 20 lah. Kalau macam ni 20 tak ada maknanya 20. Tuhan bukan nak banyak pun, dia kata. Kalau macam ni caranya. Lepas tu report kat surau sampai 8. Patut orang pergi surau. Susah tunduk. Susah tunduk. Iyalah, kau nak report orang buat 8. Kau tengok orang buat 8 macam mana. Kau buat 20 lebih dulu siap daripada orang buat 8. Gila mau buat ni tuan-tuan semayang. Dengan tomak ninah tak ada. Yang main letup pun banyak. Terang. Tekan. Letup tangan lah. Kan gelisah. Semua ada. Tak, yang kenapa? Nabi tunjuk akhlak beribadat. Angkatlah elok-elok. Allahu Akbar. Bacalah dah. Apa masalah kita ni? Kenapa yang kita nak buat laju-laju ni? Ni tak lama lagi nak tarawih ni. Tapi imam baca slow tak apa lah. Kita orang imam selalu imam jemputan lah. Saya kalau budak-budak tahfiz datang tempat saya interview dulu. Mari sini. Nak baca apa ni? Juzuk lah Ustaz. Tak payah juzuk. Saya tahulah kamu hafiz. Tak payah juzuk. Baca ayat lazim lah. Bukan juzuk Ustaz. Tak payah. Kita orang 2 orang ni. Aku tahulah kau 2 orang. Aku bukan kisah kau 2 orang ke seorang ke 10 orang. Aku suruh kau sini semayang. Ikut tartib. Fatihah baca satu-satu. Berhenti elok-elok. Baca elok-elok. Ada tomak ninah, rukuk elok-elok, sujud elok-elok. Bukan juzuk lah Ustaz. Tak payah juzuk. Aku tahu kau hafal 30. Kau nak juzuk, sekarang kita tahajud. Tahajud kan kau baca juzuk. 4 juz 1 rakaat. 2 rakaat 8 juz. Subuh habis. Yang ni tak payah. Sebab yang ini kita nak relax. Namanya pun tarawih. Pelan-pelan. Yang ikut ni belakang kau tengok nanti. Yang lutut tanggal, buku lali tertanggal, pinggang longgar, ni semua ni yang ikut. Jadi kau tak payah baca laju-laju. Kalau tercabut, siapa nak tanggungjawab? Kau ngap tercabut.
tempat saya tuan. Satu tempat saya panggil Imam Hafiz, budak Hafiz. Mai sini. Tak payah baca panjang-panjang. Habis baca apa? Wadduha bak ke bawah. Suka budak tu. Pendeknya ayat baca. Kau baca panjang-panjang pun tuan-tuan nak buat apa? Kan tuan-tuan faham pun. Makmum. Kau dia baca juzuk, kita bukan hafal Ustaz. Dia baca panjang, apa nak buat? Perut dah kenyang aircon sejuk. Lutut sakit. Nak ngapal, awak tak hafal. Nak memaham, awak tak faham bahasa Arab. Layan je lah perasaan. Kuyu je betul. Tahu-tahu rokok. Allah. Allah. Bukan saya tuduh tuan-tuan tak hafal, tapi rata-rata kita ni tak hafal lah. So saya cakap banyak, nak faham lagi tak faham lah. Lagilah tak faham. Kalau dah tak faham, nak ngikut tak hafal, nak menghayati tak faham, perut kenyang, aircon sejuk, apa nak buat lagi? Kalau tak layan perasaan. Tadi cendol ada lagi. Sati ada orang bawa sati kan. Yang kita semayang, yang belakang dah balik dah. Bukan dia balik, dia duduk kat bawah tu kan. Dia duduk nyembang. Cendol mana cendol? Dah habis kata. Kita yang kat dalam ni dengar kan. Oh dah habis pula cendol. Ajuk popoknya, alamak. Aku baru nak cendol. Aku sedap cendol. Aku silap tadi tu sikit sangat. Tak payah panjang-panjang. Jangan bagi makmum berangan lah. Ni makmum ni memang suka berangan punya. Banyak. Banyak yang berangan. Susah nak bohong lah kita ni. Bukan tuan-tuan, saya pun sama. Kau jadi makmum, panjang nakal kita. Allahu Akbar. Ni nak pergi sini. Banyak ni besok. Besok pun susun. Tahu-tahu rokok, tahu-tahu sujud. Tak payah panjang. Standard kita ni, wadduha je. Buat ke bawah. Bukanlah saya pelekeh. Tapi kalau juzuk tu imam sangkut, mampu tak boleh betul kan tu. Tu imam imam tunggu je makmum sahutkan apalah ayat depan ni, takkan tak orang pun tak nyaut kan. Kita di belakang apa sebab tu yang belakang tu pun menyumpah punya dah tak hafal, tak payahlah baca. Alah, saya pun makmum tuan-tuan. Macam tuan-tuan tak? Saya tahulah. Saya pun pernah jadi makmum. Kau imam tak hafal ni, geram. Dah lah kau tak hafal, nak panjang-panjang, tak payahlah. Qul Allah sudah. Qul Allah. Dah lama. Yang menyambung pun tak agak betul. Orang ayat lain disambungnya lain. Walamma yang imam walam majah apa salah ayat tu. Wal asri pun tak boleh sambung. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Makmum baca Fatihah, apa nak kau sambungkan? Makmum tengah alhamdulillah rabbil alamin arwah. Yang kawan tifalahum tifal kita ihdinas kawan tifalahum kawan tak jumpa ayat mula wal asri pergi tifalahum tifa kita ghairil maudhu betul aku tengok Allahu Akbar, tak payahlah ayat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu pun tak jumpa kadang-kadang tu. Kuliah pun pusing 10 kali. Tak jumpa lakum dinukum. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم ولا بتغابوا ولا أنتم ولا عابد
Yang makmum dia tak tahu nak nyambung, apa salah juga. Kan? Tapi ya kan, saya dulu kalau jadi imam pendek-pendek tuan, saya tak pernah baca panjang lah. Izaja, ina utaina, kadang-kadang buat duha pun 2 kali, rakaat pertama, rakaat kedua buat duha. Orang pun heran, ustaz ni ngaji mesti takkan buat duha pun tak apa. Tak payah panjang-panjang, memang tak payah panjang-panjang. Saya senang je, panjang pun kau faham. Kalau kau faham tak apa kan. Tuan-tuan, tapi hari pun dekat lah. Saya perlu tanya lama dia tuan-tuan, sebab saya nak gerak ke Taiping, sebab kuliah subuh di Taiping besok. Sebab sepatutnya sebalik semalam, tapi oleh kerana minta kat masjid ni, saya tunggu juga lah. Terpaksalah saya kayuh malam ni sampai ke Taiping sebelum subuh kan. Kayuh, tuan-tuan dah sedap tidur sekarang, saya bawa kereta seorang nak pergi Taiping kan. Jadi tuan-tuan tak payah lama-lama lah tuan-tuan. Jadi kita nak perbetul lah adab kita dengan Allah dalam beribadat, adab kita dengan makhluk, semua nak kena jaga akhlak kita ni. Kadang-kadang saya tengok memang tak ada adab, tak ada akhlak tuan-tuan. Mak cakap lah, beribadat tak ada akhlak. Tunggu tak lama lagi nak tarawih ni kan. Tunggu 14 bulan Ramadan, malam 13 malam 14 dah mula tarawih. Malam pertama slow sikit lah kan. Malam kedua siap lah, baru tasuk pergi baca surah Baqarah pula tu kan. Sini imam baca juzuk mam, mam buat duha juga lah mam. Apa panjang-panjang mam, peduli lah. Ada panjang-panjang ni pun kan dia ingat pun. Setahun sekali ustaz, memang setahun sekali, tinggal lagi betul kena elok-elok, rukuk elok-elok kan, baca elok-elok, angkat tangan elok-elok. Macam orang sembahyang jenazah lah, main jenazah angkat takbir pun tak betul macam tu. Mendul, angkat elok-elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Baca, cakap dengan Tuhan, bukan cakap main-main. Tengah cakap dengan Tuhan ni, bukan cakap main-main. Habis doa kita baru baca. Satu baca. Boleh baca laju, tapi cakap dengan Tuhan. Bacalah. Ni baca cakap dengan Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Satu-satu. Maliki Yaumiddin. Jangan laju-laju. Apa nak laju-laju? Nak ke mana? Rehat, semayang, tenang, semayang. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Hari pun 8.40. InsyaAllah terima kasih Ustaz Amin yang sudi mengundang saya datang ke masjid sini. Ini kali kedua lah saya datang, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa Ramadan mungkin saya naiklah, nanti saya maklumkan lah kalau saya naik ke Batu Pahat. Jangan tanyalah macam mana Ustaz boleh lepas negeri ni kan. Ustaz boleh lepas ni kalau Tuhan izinkan lepas lah. Kalau Tuhan tak izin tak lepas lah kan. Kita bukan buat apa pun. Kita nak buat ibadat aja pun, nak sampaikan ilmu, itu je lah, bukannya ada apa. Jadi polis pun malas nak nahan, tengok muka saya pun dia malas menyampah lah. Balik-balik muka ni kau jalan je lah, sibuk. Jadi saya nak ke Taiping pula lepas ni, insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf sekali terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakiran syakiran sallallahu alaihi wasallam wa akrim bi taqaddamina bil afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.